Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurliana Tarmizi dalam 15 minit MMTV edisi 23 Oktober 2023. Kita ke berita utama. Gagal ujian penguasaan bahasa Melayu antara punca kebanyakan permohonan kewarganegaraan dalam kumpulan warga emas tidak diluluskan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ujian itu antara syarat permohonan yang turut menjadi panduan negara lain dalam memberi status kewarganegaraan. Menurutnya, markah ujian itu turut diturunkan kepada 2 daripada 8 sebelum ini dalam membantu golongan terbabit. Terdahulu, beliau menjawab soalan tambahan Datuk Seri Wee Jack Seng, Ahli Parlimen BN Tanjung Piai, yang memaklumkan bahawa terdapat permohonan kewarganegaraan oleh warga emas tidak diluluskan dan mengambil masa yang lama. Dalam pada itu, Saifuddin berkata, dalam tempoh 10 bulan ini, Kementerian Dalam Negeri juga telah membuat keputusan melibatkan 10,381 permohonan bagi mendapatkan status kewarganegaraan dengan kebanyakannya kes anak angkat dan anak tidak sah taraf. Malaysia bersedia bekerjasama dengan Turki serta negara-negara sehaluan yang lain untuk mencari titik noktah penindasan Zionis Israel terhadap warga Palestin berikutan belum menemukan sebarang jalan penyelesaian sehingga kini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia tidak berganjak daripada pendirian dalam mengutuk sikap hipokrit negara-negara barat melibatkan isu Palestin. Katanya, perbincangan beliau yang berlangsung hampir 2 jam bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istanbul semalam memberi tumpuan besar kepada permasalahan kemanusiaan warga Palestin. Terdahulu, Anwar mengadakan pertemuan bersama Recep Tayyip di Istana Presiden Turki sebagai acara terakhir lawatan kerja ke negara itu. Sebelum itu, beliau juga mengadakan pertemuan dengan Menteri Keuangan Turki, Mehmet Şimşek, di samping Menteri Luar Turki, Hakan Fidan dan Pengarah Pertubuhan Perisikan Kebangsaan Turki, Ibrahim Kailin dalam perjumpaan berasingan. Dalam pada itu, Anwar berkata, Malaysia menyambut baik pembukaan koridor kemanusiaan di pintu masuk Rafah semenanjung Gaza sejak semalam. Dewan Rakyat melarang perkataan kafir, Zionis dan Yahudi ditujukan kepada mana-mana ahli parlimen semasa persidangan sedang berlangsung. Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tan Sri Abdul Johari Abdul berkata, beliau tidak akan bertolak ansur dan akan mengambil tindakan jika perkataan itu digunakan lagi. Ujarnya, setiap ahli parlimen perlu menunjukkan tingkah laku yang terpuji semasa mengetengahkan isu rakyat dan negara, malah harus menjadikan kepentingan negara sebagai matlamat utama serta tidak menggunakan Dewan Rakyat sebagai pentas politik. Beliau turut memberi peringatan supaya isu-isu peribadi yang dilaporkan di luar Dewan Rakyat tidak dibawa dan diungkit dalam Dewan Rakyat. Namun, Ahli Parlimen Parit Buntar, Muhammad Misbahul Munir Masduki berdiri mempersoalkan larangan penggunaan perkataan kafir terhadap bukan Islam. Abdul Johari menjelaskan, terdapat perkataan lain yang lebih enak didengar dan boleh digunakan dalam Dewan Rakyat, termasuk orang bukan Islam. Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin mempertikaikan kenyataan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berhubung larangan menyentuh isu agama, kaum dan raja 3R. Ujar Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau tidak pernah melihat mana-mana Ketua Polis Negara yang membuat larangan sedemikian mengenai isu itu sebelum ini. Semasa sesi pertanyaan menteri di Dewan Rakyat hari ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan sepanjang tempoh perkhidmatannya di dalam kerajaan, beliau tidak pernah mendengar mana-mana Ketua Polis Negara mengatakan tidak boleh menyentuh isu tersebut. Beliau turut berpendapat isu 3R boleh disebut selagi tidak terkait dengan sensitiviti atau perasaan perkauman kerana mereka mempunyai hak dan kebebasan untuk bersuara. Tambah beliau lagi, jika isu kedudukan kaum Melayu, Islam dan raja tidak boleh disentuh langsung, itu dianggap bercanggah dengan perlembagaan. Persidangan dan pameran modal insan terbesar di Asia Tenggara, NHCCE 2023 menampilkan lebih 30 penceramah terkemuka dan pakar perniagaan antarabangsa. Terokai peluang dan pendekatan inovatif membangunkan bakat dan tenaga kerja industri dan negara. Cetuskan inspirasi bersama Ghanim Al-Muftah, Dave Ulrich, Eric Tamonde, Dr. Justin Cohen dan ramai lagi.
Daftar sekarang. NHCCE 2023. Menjana pertumbuhan, menginspirasi perubahan. Polis menahan seorang lelaki tempatan yang juga pemegang saham iSurf bagi membantu siasatan berhubung isu pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan seorang pengasas syarikat penerbangan tambang rendah bergelar Datuk. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata, suspek berusia 40 tahun itu ditahan di rumahnya di Bangsar kira-kira pukul 1 pagi tadi. Dalam satu kenyataan hari ini, JSJK PDRM merampas 12 buah kenderaan dari 2 suspek, dokumen berkaitan iSurf Technology dan Vacation Sendirian Berhad, selain turut merampas 6 jam tangan mewah, beg tangan mewah, komputer riba, 1 set komputer serta barang kemas. Beliau juga meminta mana-mana pihak yang terlibat dalam pelaburan saham iSurf agar tampil membuat laporan bagi membantu siasatan. Ujarnya, laporan daripada pelabur saham berkenaan adalah penting bagi mengetahui jumlah keseluruhan pelaburan yang dibuat oleh mereka. Terdahulu, Cosmo melaporkan penahanan seorang pengasas bersama dan pemegang saham sebuah syarikat penerbangan serta isteri dan anak lelakinya bagi membantu siasatan bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Didakwa nyanyiannya tidak sebagus dan setara dengan ilmu vokal yang dimiliki, Datuk Syafina Selamat menjelaskan beliau tidak terkilan dengan kenyataan itu, malah menerima kritikan tersebut dengan hati terbuka. Jelas guru vokal berpengalaman itu, dia percaya muzik sifatnya sangat besar dan terpulang kepada pendengar mahu menyukai mahupun sebaliknya. Menurut juri All Stars Gegar Vaganza itu, kritikan yang diterima bukan perkara baharu dalam kerjaya seninya yang sudah berusia puluhan tahun. Jelasnya, walaupun bergelar guru vokal, tiada manusia yang sempurna dan tidak melakukan kesalahan. Sebelum ini, persembahan Syafinas, 50 tahun, mencuri perhatian ramai apabila persembahan membawakan lagu berjudul Eropah dan Persis Salju dikatakan sumbang selain terlalu banyak kesalahan dalam nyanyiannya itu. Kita beralih ke berita luar negara. Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh menerima panggilan telefon daripada Menteri Luar Iran Hussein Amir Abdullahian semalam bagi membincangkan apa cara yang boleh digunakan untuk menghentikan Israel daripada terus membedil Gaza. Hamas dalam hantaran yang dikongsi dalam aplikasi Telegram berkata, kedua-dua pemimpin itu turut berbincang mengenai perkembangan kegilaan rejim Zionis ke atas semenanjung Gaza. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, sebelum ini menegaskan Tehran tidak terlibat dalam serangan Hamas ke atas Israel pada 7 Oktober lalu, namun memuji tindakan berkenaan. Menurut pentadbiran Amerika Syarikat, tiada maklumat jelas yang boleh mengaitkan Iran dalam serangan itu pada masa ini, namun Washington percaya Iran bersubahat dalam serangan Hamas ke atas Israel. Pulau Peranginan Bali, Indonesia diisytiharkan darurat kecemasan selama 14 hari bermula Khamis lalu kerana kemarau buruk yang melanda pulau tersebut. Pemangku Gubernur Bali, Sang Med Mahendra, menjelaskan bahawa semua daerah dan bandar di seluruh pulau itu, termasuk Denpasar, Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klung-Klung dan Tabanan sedang dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana tersebut. Tambahnya lagi, status kecemasan itu diisytiharkan bagi membantu memudahkan akses bagi menempatkan sumber manusia, peralatan dan logistik lain bagi misi menghadapi bencana. Darurat itu berkuat kuasa sehingga 1 November depan dan boleh dilanjutkan atau dipendekkan mengikut keperluan keadaan cuaca berkenaan. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia.
Berita ekonomi. Malaysia berjaya dalam rundingan bersama China, Indonesia dan Thailand untuk menggunakan mata wang tempatan dalam urusan perdagangan agar kedudukan dan kekuatan ringgit dapat kembali kuat dan mengukuh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu merupakan permulaan tegas yang telah diambil Malaysia untuk bergerak ke arah didolarisasi setelah menyaksikan kejatuhan mata wang ringgit akibat tindakan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat yang secara agresif meningkatkan kadar faedah. Tambahnya lagi, tindakan Amerika Syarikat itu turut memberi kesan kepada mata wang renminbi China dan yen Jepun. Beliau berkata demikian selepas ditanya mengenai kedudukan semasa wang ringgit dalam satu program bersama mahasiswa dan rakyat Malaysia di Kahirah, Mesir semalam. MIDF Research mengekalkan unjuran ekspor dan import negara masing-masing jatuh sebanyak 6.4% dan 6.9% pada tahun ini. Menurut nota penyelidikannya, unjuran firma itu mengambil kira jangkaan untuk pemulihan dalam perdagangan elektrik dan elektronik yang akan mengakibatkan penurunan ekspor yang lebih perlahan pada bulan-bulan akan datang. Pihaknya mengakui bahawa ekspor barangan mencatatkan penurunan mendadak sebanyak 7.8% tahun ke tahun pada 3 suku pertama tahun ini. Namun, MIDF Research berkata, beberapa risiko penurunan boleh menjejaskan prospek perdagangan jangka pendek seperti peningkatan ketegangan geopolitik baru-baru ini. Dalam pada itu, aliran menaik dalam harga komoditi, kelembapan mendadak dalam permintaan akhir dan kebimbangan baharu terhadap prospek pertumbuhan di China juga boleh mendorong kepada risiko penurunan berkenaan. Ini menunjukkan kelemahan dalam permintaan luar untuk barangan dari Malaysia dan akan kekal sebagai pendorong penurunan kepada pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK pada suku ketiga tahun ini. Berita sukan. Pemain perseorangan lelaki utama negara, Lee Zijia, gagal untuk merangkul gelaran pada Jelajah Dunia buat kali kedua berturut-turut setelah tewas pada perlawanan akhir kejohanan badminton terbuka Denmark di Odense, Denmark hari ini. Pemain nombor 11 dunia itu gagal menandingi corak permainan agresif yang dipamerkan wakil China, Wang Hongyang, yang menghuni ranking ke-22 dunia apabila kalah dengan straight set 12-21, 6-21. Muncul selaku naib juara, Zijia 25 tahun membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM137,780 beserta pingat perak. Pada minggu lalu, Zijia akhirnya keluar daripada kemelut prestasi apabila menjuarai terbuka Arktik di Finland setelah mengalahkan rakan senegara Eng Zeyong dalam perlawanan akhir. Sekalipun gagal untuk merangkul gelaran buat kali kedua, namun kejayaan anak kelahiran Alustar Kedah itu mara sehingga ke perlawanan akhir wajar diberi pujian. Mohamed Salah digesa untuk terus kekal di Liverpool oleh rakan sepasukannya Alisson Becker apabila masa depannya di Anfield terus menjadi tanda tanya. Hal ini berlaku selepas kelab Liga Pro Saudi Al-Ittihad berminat untuk menandatanganinya sejak jendela perpindahan pemain pada musim panas lalu. Menurut Alisson, penyerang Mesir itu perlu kekal selama mungkin bersama Liverpool kerana Salah kembali menunjukkan momentumnya untuk menjaringkan gol selepas berjaya meledak 2 gol penting ketika The Reds menewaskan Everton Sabtu lalu. 2 jaringan tersebut menjadikan Salah kini pemain Liga Perdana Inggeris pertama yang meledak 30 gol pada tahun 2023. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 24 Oktober 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Nurliana Tarmizi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.